Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi dengan anda satu potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 148. Jadi ayat ni selalu kita dengar dalam majlis tazkirah, dalam kuliah, dalam khutbah. Ayat apa tu? Ni saya tunjukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat. Pendek aja. Jadi mafhum daripada ayat ni bermaksud hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan. Jadi kita nak perincikan apakah maksud ayat ini. Bila kita ada ilmu bahasa Arab, kefahaman kita tu akan jadi lebih mendalam. Baik. Saya nak fokuskan kepada perkataan khairat. Khairat ni kita selalu dengar, kan? Contohnya di masjid di surau kan ada khairat kematian, kan? Ada tabung khairat. Sebenarnya perkataan tu dia ambil daripada perkataan inilah al-khairat. Ya, al-khairat ni dia adalah kebaikan. Okey. Baik. Bagi yang belajar bahasa Arab, dia tahu bila kita buka kamus, okey, kalau perkataan baik ni, baik ataupun kebaikan, kalau khairun artinya baik. Kemudian kalau dalam kamus dia ada letak jim, khairat. Jim ni adalah simbolik kepada jamak, iaitu plural, kata ganda. Kalau khair ni artinya satu kebaikan. Khairat banyak kebaikan. Baik. Jadi bila kita faham bahawa perkataan khair ni, khairat ni dia adalah plural kepada khair. Kalau khairun satu kebaikan. Tapi kalau banyak khairat. Fokus sebab ada point yang saya nak sampaikan dalam ayat ini. Sebelum tu saya ulang kaji sikit tentang istilah-istilah bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ni kita akan terbiasa dengan istilah mufrad. Mufrad ni kalau bahasa Inggeris kita sebut singular, kata tunggal. Macam sebuah buku, itu mufrad. Kitab kan mufrad. Kalau orang yang berilmu, alim, itu mufrad, singular, seorang orang yang alim. Jadi kalau segi makna, khairun ni satu kebaikan. Kalau khairat sebabnya banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan, itu maksud dia. Jadi kita akan balik semula kepada ayat yang kita bacakan di awal tadi. Okay, pertama mufrad, artinya kata tunggal, singular, satu kebaikan. Kalau dua kebaikan, khairani, yang musanna ni menunjukkan dua unit. Yang ni saya tak nak panjangkan lah. Tapi sebenarnya hari-hari kita praktik. Contoh, macam kita biasa dengan solat witir. Solat witir kan satu rakaat, rakaatan, satu rakaat. Kalau dua rakaat kita solat subuh, rakaatai ni ada tambah ya nun di belakang tu. Itu yang bab dua unit musanna, saya tak nak panjangkan di sini. Yang saya nak kongsikan, nak fokus sedikit adalah perkataan jamak ni. Jamak. Bahasa Arab ni jamak dia ada tiga kategori. Cuma yang kategori tiga tu dalam sesi ni saya tak nak sebut satu persatu. Sekadar saya maklumkan bahawa khairat ini dia adalah kategori jamak. Artinya kebaikan-kebaikan. Okay, jadi kita tengok balik ayat Quran tadi. Apa yang Allah sebut? Fastabiqul khairat. Jadi hendaklah kamu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu maksud dia. Jadi kebaikan ni banyak kan. Mungkin kita dalam bersedekah, mungkin kita tolong orang, mungkin dalam baca Quran, mungkin puasa. Jadi banyak. Jadi ayat ini memberikan semangat kepada kita, memberitahu hendaklah kita berlumba-lumba. Hendaklah kita bersaing dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan satu kebaikan, banyak kebaikan. Ada orang setengah tu dia fokus satu perkara, yang lain dia tak buat dah, yang lain dia tak usaha dah. Sedangkan dalam ayat ni dia nak kita pelbagaikan ibadah kita, pelbagaikan kebaikan-kebaikan kita. Macam perkataan fastabiqu ni. Fastabiqu ni dia daripada kata akar yang sama dengan perkataan musabaqah kan. Kita bisa dengar kan, musabaqah tilawah Quran kan. Artinya itu
pertandingan membaca Al-Quran. Jadi dia adalah kata akar yang sama, fastabiqu. Okey. Jadi kesimpulan untuk ayat 148 ini, petikan ayat 148 ini, jadi Allah nak kepada kita supaya kita ni bersaing, supaya kita ni berlumba-lumba dalam melakukan pelbagai kebaikan. Tapi kalau kita tak faham ilmu bahasa Arab, kita cuma kebaikan saja. Tapi bila kita berikan sedikit penumpuan, Allah bukan sebut fastabiqul khaira. Tak. Kalau fastabiqul khaira, hendaklah kamu berlumba dalam satu kebaikan. Tapi Allah sebut fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlumba-lumba dalam melakukan pelbagai kebaikan. Itu satu daripada sudut memahami ayat Al-Quran. Yang kedua adalah kita nak melihat cara membina ayat. Perkataan khair. Khair ini baik kan? Orang Melayu kita banyak nama, ada Khairul Anwar, kan? Khairul Azhar. Kalau orang perempuan, Khairun Nisa. Jadi khair ini artinya baik. Jadi untuk kita buat ayat, bagi contoh, sebagai ayat ringkas lah. Kita nak sebut, ini baik untuk saya. Ini baik untuk saya. Jadi bagaimana kalau kita nak sebut tu? Ini baik untuk saya. Jadi mudah sahaja kita boleh sebut begini. Hadza khairul li. Ini hadza, khair ini baik, li untuk saya. Hadza khairul li. Ini ayat yang ringkas lah saya kongsikan. Itu kalau kita nak bagi tahu. Kalau ayat kita nak bertanya pula. Kita nak cakap, adakah ini baik untuk saya? Nak sebut macam mana? Ini senang sahaja, tambah perkataan hal. Hal artinya adakah kan? Hal hadza khairul li? Adakah ini baik untuk saya? Ini maksudnya. Baik. Ini kalau untuk saya. Kalau kita nak kata untuk awak. Ini baik untuk awak. Kita boleh sebut hadza khairul laka. Kalau ka di belakang tu awak untuk lelaki lah. Hadza khairul laka. Kalau perempuan, hadza khairul laki. Dekat sini saya bagi contoh saja. Hadza khairul laka. Ini baik untuk awak. Kalau kita nak bertanya, adakah ini baik untuk awak? Sama macam ayat yang tadi, tambah hal saja. Hal hadza khairul laka? Adakah ini baik untuk awak? Mudah sahaja. Okey. Jadi yang belum sertai kami ada lukan untuk bersama kami dalam Arab Al-Mukhtar.